Anda, hari ini adalah video siri ketiga khas tips-tips menjadi pelajar cemerlang daripada unit bimbingan dan kaunseling. Untuk video siri ketiga ni agak berbeza sebab kita akan buat video sambil bermain aplikasi permainan online lah, iaitu PUBG. Alright, untuk pada siri ketiga ini tajuknya adalah berkenaan tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Kenapa Cikgu Anam pilih pasal tajuk ni? Sebab yang pertama sekali, Cikgu dapat laporan sikit lah daripada guru-guru, khususnya guru-guru tingkatan 5, tentang pelajar-pelajar tingkatan 5 yang kurang memberi komitmen dalam kelas online. Jadi yang seperti yang kita tahu, dalam keadaan penularan pandemik COVID-19 ni, kita dapat macam-macam kekangan lah tentang macam mana nak cara belajar yang lebih efektif untuk konsisten motivasi. Sebab duduk jauh, banyak squad weh, duduk jauh daripada kelas, so kelas macam-macam masalah lah. Oleh itu, cikgu dapat laporan yang ramai pelajar tingkatan 5 tak terlibat dalam kelas online. Jadi amat sedih lah benda ni terjadi, sebab sepanjang cikgu bersama buat kerja sekolah ni, ramai cikgu berduka cita lah, khusus budak form 5 yang tinggal beberapa bulan lagi untuk SPM. So nama-nama ada. Jadi cikgu mungkin selepas ni cikgu akan telefon dulu, tanyakan khabar, sebab kenapa ada masalah ke tak pergi kelas online. Tapi kalau katakan cikgu tak dapat sebarang respon, mungkin kita akan ziarah seperti sebelum ni, insyaAllah, kepada yang mana yang selalu tak masuk kelas online, yang siap keluar daripada grup WhatsApp kelas sampai macam tu sekali. Tak cantik lah buat perangai macam tu dengan cikgu-cikgu, right? Yang pertama sekali adalah niat. Okay, kenapa cikgu kata niat penting untuk meningkatkan motivasi? Sebab untuk kamu berjaya, yang pertama sekali, niat kita mesti kena suci. Percayalah apa yang cikgu cakap, niat mesti kena betul, niat mesti suci. Sebagai contoh, alright, kalau niat kamu tu betul, kamu dah pasang niat betul, sebagai contoh, kamu akan lebih terus bersemangat bila kamu belajar. Itu yang pertama sekali. Yang pertama sekali adalah niat. Kalau niat kamu suci, kejayaan itu datang. Sebab apa kejayaan itu datang? Sebab dengan niat kamu yang betul tu, kamu akan lebih bermotivasi untuk belajar, lebih bermotivasi untuk mencari ilmu. Kamu sayangkan ilmu, kamu cintakan ilmu. Bila kita sayang ilmu, kita sentiasa nak. Jadi kita akan meningkatkan curiosity dalam diri. Apa tu curiosity? Kalau dalam sejarah, dia panggil inquiry, ingin tahu. So kamu sentiasa nak tahu, sentiasa nak ilmu baru, sentiasa nakkan ilmu pengetahuan. Itu yang sebenarnya kamu eager, bersemangat untuk dapatkan ilmu. So kalau niat kamu betul, kamu motivasi belajar tu akan datang dengan sendiri, secara natural, asli. Alright, bagikan ibu bapa kamu happy, parent kamu happy. Sebab apa? Yes, betul, kadang-kadang parent kamu ni dia buat relax depan kamu, buat macam tak kisah kamu nak belajar ke tidak ke. Tapi sebenar-benarnya, pelajar, parent kita ni, bila katakan dia jumpa dengan kawan-kawan dia, kawan dekat taman, ataupun kawan-kawan dalam dia punya persatuan, ataupun kawan-kawan di tempat kerja, ataupun adik-beradik tanya oleh orang tentang apa anak kau buat sekarang, berapa anak kau dapat exam, itu semua perkara-perkara macam tu sentiasa menjadi soalan panas ibu bapa, antara sesama ibu bapa. Jadi kalau kamu niat kamu tu untuk kamu belajar nak gembirakan ibu bapa supaya dia rasa happy, dia rasa best bila menjawab apa orang bertanya, kamu akan sentiasa bermotivasi ataupun sentiasa inginkan yang terbaik. Kamu nak dapat exam yang baik, peperiksaan yang baik,
So dengan itu kamu akan lebih bermotivasi lah untuk lebih cemerlang. Alright, tips yang ketiga. Tips yang kedua. Tips yang kedua adalah planning. Apa? Planning. Merancang. Alright. Untuk menjadi orang yang cemerlang, kita kena sentiasa merancang, ada perancangan dalam hidup tu. Ada perancangan dalam hidup apa yang nak kita buat. Kalau kita tak ada plan, kita akan hidup secara macam tak tentu arah, tak ada tujuan. Kita mesti kena ada sentiasa plan. Kalau nak buat lagi masa ujian pertama, alright. Kalau kamu plan sampai kamu ada buat satu jadual, sebagai contoh katakan mata pelajaran sejarah, kamu mesti ada jadual untuk setiap subtopik. Sebagai contoh, topik pertama, definisi sejarah. Kamu buat kotak sebelah tu menguasai atau tidak, tanda right je. Kamu ambil lah masa 1 hari ataupun 3 jam belajar pasal definisi je. Sampai tanya apa soalan pun kamu boleh jawab. Definisi daripada agama, daripada Arab, ataupun definisi perkataan sejarah tu daripada Inggeris ataupun bahasa Greek, sampai kamu dah boleh master untuk satu topik tu. Then kamu tekan kamu tandakan right. So kalau macam tu sekali, kalau kamu ada jadual, kamu buat perancangan kamu, garantilah kamu mesti perfect punya ataupun mesti score punya dalam exam kamu. Tips yang ketiga untuk kita tingkatkan motivasi kita adalah sedar diri. Right, ni tips ni cikgu, ini khas lah memang daripada cikgu. Sedar diri ni memang cikgu Anam pakai daripada, kita kena sentiasa sedari yang kita bukannya orang senang. Kita kena sedari yang kita ni bukannya budak yang IQ dia genius. Jadi kita kena sentiasa berusaha untuk dapat satu. Contoh, kalau kita main game, kita sedari kalau kita tak pro. Jadi kita kata nak main game tu untuk apa? Untuk jadi lebih baik dalam game tu, ataupun kamu ada target kamu nak dapatkan chicken dinner 30 kali satu season, ataupun nak KD kamu lebih daripada 3.5 satu season. So kena sedarlah kalau katakan tak orang kata tak hustler, training lah bagus-bagus. Macam tu juga dalam belajar, kena sedari kalau kita bukan orang senang, kita bukan budak bijak, kita kena usaha. Kalau kita tak sedari, yang masalah tu. Tips yang keempat, reward. Reward, apa makna reward? Konsep kamu sebagai pelajar, reward ni cikgu boleh bagi tips, iaitu macam contoh kamu pasang niat ataupun set target ataupun plan, kamu nak ikut kelas online tu 5 hari berturut-turut. Kamu tak nak sentuh game ataupun tak nak buat perkara yang lebih memberi kesan kepada kamu tak dapat memberi komitmen dalam belajar. So bila kamu fokus pada kelas online 5 hari betul-betul, then hari ke-6 kamu nak reward diri kamu, nak bagi 1 jam untuk main PUBG katakan, ataupun nak apa tu, kamu nak beli, contohnya bagi top up RM30,
Kamu nak beli top up RM30 untuk top up handphone kamu, kredit kamu. Lepas kamu buat kelas online betul-betul ikut. Ataupun kamu nak belajar 3 jam setiap hari dalam seminggu. So kalau dapat seminggu tu, dan hari ke-8 tu kamu bagi reward pada diri kamu, buat sesuatu perkara yang kamu minat. Kamu bagi peneguhan kepada diri kamu, penghargaan sebab dah berusaha untuk melakukan sesuatu perkara yang bagi kamu sukar. Itu reward yang keempat. Alright, so tips untuk meningkatkan motivasi diri yang kelima, berkat. Tips yang kelima adalah berkat. Dia dah perkataan berkat ni memang dah jadi macam gula-gula dah kepada semua motivator mesti akan masuk. Kalau tanya je mesti semua akan bagikan poin berkat ni, keberkatan, barakah untuk seseorang itu berjaya. Kenapa dia penting, amat penting pasal berkat ni. Alright, macam ni lah. Kamu tanya sahaja mana-mana orang yang berjaya, tanya je siapa-siapa orang yang dah berjaya. Kalau tanya kenapa, macam mana dia boleh berjaya, first kali mesti akan ada yang akan bercakap tentang, mesti ada individu ataupun satu manusia yang ada di belakang dia untuk dia berjaya. Saya nak cakap dekat sini, orang yang berjaya dia mesti ada satu manusia lain yang menjadi pendorong kepada dia untuk dia berjaya. Jadi kalau pasal berkat ni, pertama sekali kamu mesti nak kena dapat berkat daripada Tuhan kita, Tuhan pencipta kita. Kita percaya kita ada Tuhan, kita percaya Tuhan tu yang mencipta kita. Jadi kita mesti kena ada berkat daripada Tuhan pencipta. Dengan macam mana cara? Yang pertama sekali ibadah lah. Ibadah yang paling penting sekali. Yang kedua adalah ibu bapa. Mesti kena ada ibu bapa. Mesti kena dapat berkat daripada ibu bapa. Kenapa? Sebab ibu bapa lah yang menjadi pendorong kepada kejayaan kita. Pendorong kepada kejayaan seseorang tu. Kalau tak ada tu semua, amat sukar lah. Amat sukar untuk kamu berjaya. Jadi yang kelima adalah keberkatan daripada Tuhan, keberkatan daripada ibu bapa, dan yang terakhir pasal berkat adalah daripada guru-guru lah. Memang itulah, jangan bosan lah bila cikgu cakap kamu mesti kena ada berkat daripada ibu bapa, daripada guru-guru. Kenapa? Sebab kamu di rumah kamu dididik oleh ibu bapa. So kamu nak dapat berkat tu, kamu mesti bagi doa pada ibu bapa, gembirakan hati ibu bapa, dan ibu bapa mendoakan kamu kembali. Dia same proses macam dengan cikgu juga. Bila kamu mendapat berkat daripada seorang guru, cikgu tu mendoakan kamu. Cikgu tu, setiap ailio yang keluar daripada cikgu tu masuk, dia setiap usaha titik peluh dia tu akan dikira sebagai keberkatan kepada diri kamu. Percayalah, kalau kamu betul-betul mendapat keberkatan daripada guru tu, insya-Allah kamu akan berjaya. So ini adalah 5 tips untuk kamu meningkatkan motivasi diri kamu. Cikgu harap kamu akan gunakan tips-tips ni. Macam mana kamu nak plan, macam mana kamu nak sedar diri, macam mana kamu nak reward diri kamu lepas kamu ada plan, dan macam mana nak dapatkan berkat daripada guru-guru. Minta maaf dengan guru-guru. Kalau ada salah silap, minta maaf dengan guru-guru kamu. Dan pasang niat, first kali tadi pasang niat, dan kamu akan boleh berjaya. Dan paling penting sekali, jangan malu untuk berubah. Sebab cikgu faham
kamu dalam akhir kanak-kanak awal remaja ni kamu nak ada trademark. Jadi kalau bila nak ada trademark tu, kadang-kadang kamu dah selesa dengan diri kamu. Dah selesa kamu jadi seorang yang tidak kisah tentang sekeliling, ataupun seorang yang sentiasa sambil lewa, kerana itu trademark diri kamu. Jadi susah kamu nak berubah, nak keluar, sebab kamu takutkan persepsi ataupun kata daripada kawan-kawan. Jadi jangan malu untuk mengubah diri kamu. So itu saja untuk tips video motivasi pada siri ketiga ni. Cikgu harap kamu dapat gunakan sebaik mungkin. Jangan lupa tekan like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.